Al-Imam Jamilul Lail, kalau bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, dia tak akan baca Quran. Orang pelik. Orang semua sungguh baca Quran, kau tak baca Quran. Dia tak, aku tak baca Quran di siang hari Ramadan. Kerana aku takut batal puasa aku. Kerana setiap kali aku baca Quran, aku rasa macam madu manis dalam mulut aku. Aku menikmati macam madu manis. Jadi aku tak baca siang hari. Aku baca malam hari, kata Al-Imam Jamilul Lail. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum ala bin Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa li kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarin azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wa alayka bis salati tarawih, dan di atas kamu salat tarawih di kulli lailah, pada setiap malam min Ramadan, daripada Ramadan. Kita masih lagi berkenaan dengan Ramadan. Kata Imam Al-Haddad, kita Ramadan dah tak lambat. Jam di awal, jam di akhir, Rejab, Sya'ban. Dia kurang 4 bulan lagi kita akan masuk Ramadan. Tak lama dah. Allah SWT. Akhir zaman ini Nabi dah bagi tahu sebulan macam seminggu saja. Kalau kita sebut 4 bulan lagi Ramadan, macam 4 minggu lagi lah Ramadan. Dan di atas kamu salat tarawih pada setiap malam Ramadan. Maksudnya bila datang Ramadan, ambil kesempatan untuk solat tarawih setiap malam. Penting sembahyang tarawih kerana tarawih ni ada dalam Ramadan ya. Di luar Ramadan tak ada tarawih. Jadi adik ambil kesempatan untuk kita solat tarawih pada setiap malam. Ada orang dia tak ambil berat tentang sembahyang tarawih ni. Terima kasih. Ada orang dia tarawih ni ada buat, ada tak buat. Ada hari buat, ada hari tak buat. Allah senang. Dia makan banyak hari tu sebab sedap sangat kambing bakar. Puasa tak tarawih. Tapi kalau makan telur goreng saja buka puasa ada tarawih. Allah senang. Bila makan banyak, makan tambah sedap, kadang-kadang mengantuk. Tambah buka puasa di hotel, macam mana nak tarawih? Jadi, Allah Sayyidina Muhammad, bila seseorang itu dia makan banyak dan dia malas untuk solat tarawih, maka dia sembahyang tarawih ni kadang-kadang saya dalam Ramadan. Dia tak sembahyang 30 penuh. Maka kerana Imam Haddad kata, tiap-tiap malam kena sembahyang tarawih. Dan kita sembahyang tarawih di malam hari itu termasuk daripada tanda-tanda bercahayanya hati kita dengan puasa di siang hari. Kerana tanda puasa kita diterima oleh Allah dan puasa kita ini bercahaya, nur. Ada dipanggil apa? Elok. Tandanya malam hari kita kuat ibadah pada Allah SWT. Ya. Dan sembahyang tarawih ini juga termasuk daripada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang mendirikan, iaitu dia sembahyang malam lah. Didirikan Ramadan sembahyang malam. Ada ulama terjemahkan qama ini dimaksud ini adalah sembahyang tarawih. Sembahyang malam hari di dalam Ramadan. Dia sembahyang tarawih ni dia hidupkan malam dengan ibadat, dengan imanan dengan penuh keimanan. Wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampun baginya dosa ma taqaddama min dhanbihi, apa yang telah lalu. Dosa yang lalu akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini besar sembahyang tarawih. Maka kalaulah kita faham sembahyang tarawih ini penyebab gugur dosa, kita tak akan tinggal. Kerana kita banyak dosa. Allah SWT. Kita kena rasa setiap rakaat yang kita buat tu dalam tarawih tu semua menggugurkan dosa kita.
Sedangkan kita ni ada dosa banyak dengan Allah, dosa kecil dan dosa besar. Kita kalau dosa besar, Allah ampun, semuanya dia kecil. Tak ada apa-apanya. Seperti mana kata Imam Ibn Athaillah Az-Zakandari dalam kitab hikamnya, dosa yang dipandang, dosa besar dipandang, dosa yang besar dipandang besar. Dosa yang kecil pun dipandang besar. Kerana dia takut pada Allah SWT. Kata Imam Ibn Athaillah Az-Zakandari, kalau macam tu hal keadaannya, semua dosanya di sisi Allah hanya menjadi ringan dan kecil. Allah SWT. Jadi kita takut, kita ni ada buat dosa besar, dosa kecil. Dosa besar yang kita buat ni, Allah ampun, ada yang Allah ampun. Tapi jangan ingat kita selamat kalau kita diampun dosa besar dan kita stop tak buat dosa besar. Kerana kita takut kita duk himpun dosa kecil. Dan dosa kecil pula penyebab kita masuk neraka, na'udzubillah. Seperti lu tunggu jadi fa'i lu, tunggu di pondok. Senang. Tunggu di pondok lu, tunggu jadi fa'i kata, kita ni dosa besar ni, kata dia, umpama harimau yang besar, sekok. Harimau tu besar, sekok. Yang nak terekam kita, sekok saja. Sekok saja. Dosa kecil ni yang kita diimpun, dia umpama harimau, anak-anak harimau. Kita buat banyak, kita pandang rendah dosa kecil, kita buat banyak. Dia umpama harimau kecil tapi banyak. Mana yang kita akan selamat? Harimau sekor nak terekam kita ataupun ratusan harimau kecil nak terekam kita? Bahaya yang kecil tu lagi tu. Nak sebut banyak, kalaulah kita buat dosa-dosa kecil, kita pandang tak ada apa-apa, itu sebenarnya bahaya. Seperti kata ulama, orang buat dosa kecil ini, dia tak mau taubat, dia tak mau tinggal, dia nak buat tiap hari. Bagi dia kecil, kata dia. Contoh apa? Dosa kecil yang paling besar. Dosa kecil ni banyak, tapi ada yang paling besar dalam dosa-dosa kecil. Yang paling besar lah, kita melihat perempuan. Melihat, walaupun tanpa syahwat. Walaupun pakai purdah, pakai semua tutup. Dia lalu kita tengok. Kita lalu tepi rumah orang, taman, kita tengok rumah orang. Nampak orang duduk depan rumah dia. Perempuan. Maka itu dosa kecil yang paling besar sekali. Ya? Dia himpun. Tengok, setiap hari tengok. Dia umpama kayu-kayu kecil, ranting-ranting kecil yang dihimpun. Dihimpun. Lepas itu dibakar. Akan jadi api yang besar. Bahaya. Dosa kecil bila dihimpun akan jadi dosa besar maksudnya. Akan jadi besar dosa tu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, kita solat tarawih dengan perasaan setiap rakaat aku Allah gugurkan dosa. Allah SWT. Terutama dosa yang lalu. Kita nak mati kadang-kadang tidak ada dosa dengan Allah SWT. Allah SWT. Orang ada dosa dengan Allah ni, hidup dia umpama anak yang dahaka pada mak ayah dan dihalau oleh mak ayah daripada rumah dan tak dipedulikan oleh mak ayah. Kita kalau mak ayah kita halau kita daripada rumah, tak pedulikan kita, kita cakap dengan mak ayah tak jawab. Kita senyum kat mak ayah kita tak senyum. Dia kata, engkau bukan anak aku, engkau anak dahaka. Pergi engkau. Kita rasa apa? Kita rasa lapang hidup di dunia ke, kita rasa sempit. Kita akan rasa sempit kalau ayah ibu kita benci pada kita, usir kita, halau kita, tak pedulikan kita. Bahkan tak mengaku anak dia. Dia kata, engkau bukan anak aku, engkau anak syaitan. Contohlah kan. Engkau anak dajjal. Kesang dia. Kena kasang kadang-kadang. Mau hilang ngantuk. Oi, engkau anak syaitan, pergi kau. Allah SWT. Jadi, kita rasa apa? Dunia ni luas ke sempit? Sempit. Setiap perkara dan setiap urusan yang kita buat, kita rasa macam tak selesa, tak tenang. Ada masalah, problem. Kenapa mak ayah tak ridha pada kita? Kalau Allah tak ridha macam mana? Macam tu. Allah SWT. Kita ni diusir pada kalangan hamba-hamba yang dia kasihi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah murka kita ni, hidup tenggelam dalam harta pun, hidup kita ni jadi raja yang menguasai dunia ni pun tak berguna sikit pun. Tak berguna, na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah murka pada kita. Kalau Allah murka pada kita, amal kita, kebaikan kita, Allah SWT, kerajaan kita, istana kita, semua tak berguna. Bahaya kalau Allah murka kita. Dan sebab Allah murka adalah dosa yang kita buat. Kita tak taubat pada Allah. Taubat. Okey ya. Ada orang kata aku nak taubat macam mana, nanti aku buat lagi. Taubat dulu. Ke depan nanti tak tahu hidup tak hidup. Taubat dulu. Kalau kita kata tak mau taubat lagi, nanti baru taubat, kita tengok
nanti itu tak sampai pun. Mati esok. Mati lagi. Mati malam ni. Kita mati dalam keadaan dosa tak diampun. Mati su'ul khatimah, belum taubat pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jatuh dalam maksiat terus taubat. Bangkit keluar daripada maksiat kita. Ya. Allah SWT. Dan atas kamu salat tarawih. Salat tarawih menggugurkan dosa-dosa yang lalu. Sungguh telah berjalan adat pada sebahagian negeri dengan sangat meringankannya sehingga terkadang jatuh seorang dengan sebab itu pada meninggalkan sebahagian rukun-rukunnya apatah pula sunat-sunatnya. Kata Imam Haddad, fi ba'dil bilad, sebahagian negeri ataupun tempat dia sangat ringankan sembahyang tarawih. Tak peduli sembahyang tarawih. Bagi dia adalah sembahyang tarawih ni sunatnya. Sehingga kata Imam Haddad, terkadang jatuh seorang itu sebab dia pandang sembahyang tarawih ni biasa-biasa saja, dia tinggalkan sebahagian rukun-rukunnya. Allah SWT. Di antara rukun-rukun dalam sembahyang adalah kita tamanninah. Tinggal tamanninah. Kalau dia pandang apa? Adalah sembahyang tarawih sunat sampai sembahyang tarawih jadi 7 minit. Okey? Allah SWT. Sembahyang tarawih 7 minit, makan berapa minit? Makan mungkin 15 minit. Masya-Allah, makan lagi besar daripada sembahyang tarawih. Masya-Allah. Jadi Allah SWT semua telah berjalan. Jadi ada sebahagian negeri tempat, Imam Haddad tahu akhir zaman akan ada macam ni. Imam Haddad kata sebahagian tempat, sebahagian negeri dia ringankan sembahyang tarawih. Bagi dia ni sunat, maka dia tinggal rukun-rukun. Yang rukun apa? Tumaninah, rukun. Allahu akbar, sekadar subhanallah, subhanallah. Sami Allah min hamidah, sekadar subhanallah. Allahu akbar, macam tu. Tapi kalau Nadhalin Allah Allah tak ada rukunnya, maka tidak sah salat tarawih. Allah SWT. Muncul golongan ni kata Imam Haddad, mereka meringankan salat tarawih. Tapi kita tak tahu macam mana nak sangka baik. Tak tahu nak pakai dalil mana yang nak mengatakan mereka sah sembahyang tarawih. Allah alam, tak tahu. Ya, mereka kata mereka ni tradisi bagus yang dah buat sejak turun temurun. Amal bukan ikut tradisi, bukan ikut adat turun temurun, ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut syariat Nabi Allah. Ikut syariat Allah. Bukan dah. Kami ni sejak 1 tahun dulu sembahyang tarawih 7 minit. Kalau kami tak mau tinggalkan tradisi ni. Salah. Kita ikut Nabi Muhammad, bukan ikut siapa-siapa, ikut Nabi Muhammad. Tapi kalau tradisi kita ikut Nabi Muhammad, kita ikut tradisi kita. Kalau tradisi kita tak bercanggah dengan Nabi Muhammad, kita ikut tradisi kita. Adat kita. Tak ada masalah apa-apa. Okey ya. Tapi kalau dah bercanggah dengan hukum Allah SWT, tinggalkan. Macam tu Lebih sayang Nabi Muhammad daripada sayang tradisi kita. Macam tu. Allah SWT. Terus. Allah SWT. Jadi, sebahagian negeri mereka ringankan sembahyang tarawih. Sampai mereka jatuh dalam keadaan meninggalkan rukun-rukun. Tak sah sembahyang tarawih mereka. Buat 20 rakaat. Tapi 1 rakaat Allah tak terima. Lebih baik kita buat, dia panggil apa? 2, slow. Dalam 20 tu, ada yang sempurna. Contoh 2 Allah terima. Cukup Alhamdulillah. Ni 20 tak terima. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan tinggalkan sebahagian dari rukun-rukun sembahyang tarawih. Rukun sembahyang. Apatah pula sunat-sunatnya. Sunat-sunat pun jangan tinggal. Ada orang nak dia pandang sembahyang tarawih ni hanya sunat. Dia tak baca doa qunut. Doa iftitah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Allah SWT. Nak cepat, nak lari cepat Allah SWT. Sebab moreh dah bau dah mi dah. Allah SWT. Okey, jadi dia nak cepat sembahyang tarawih kenapa? Nak balik makan yang buka puasa tadi yang tak habis sebab kenyang. Nak qada balik. Senang okey Jadi masalah macam-macam Allah SWT. Balik-balik buka peti air terus. Ambil hak tadi hak tak makan lagi Waktu buka puasa tak dan. Jadi Allah SWT. Bukan balik buat cari Quran, cari makanan. Okey Jadi Allah SWT sunat-sunat. Allahu akbar. Baca dulu doa iftitah. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Sampai habis. Atau paling kurang doa iftitah untuk sahkan doa iftitah dalam satu riwayat hadis, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat baca a'udzubillah, tak wajib. Jangan tinggalkan sunat. Itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Jadi iftitah paling kurang baca dekat situ. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Yang tu dia panggil tambahan. Kalau buat lebih banyak pahala maksudnya. Tapi untuk sahkan doa iftitah, untuk hasil pahala doa iftitah paling kurang wa asila. Cukup, selesai.
Sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Silakan boleh. Okey ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi jangan tinggal sunat-sunat. Sunat kita baca di rukuk. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Ya, sembahyang tarawih cepat. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sekali ya. Subhanallah min hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Boleh? Sah sembahyang. Ya cukup pemaninah rukun. Tapi kita tinggalkan bacaan sunat sebanyak 3 kali. Sunat 3 kali. Okey ya. Di antaranya apa sunat-sunat yang orang tinggal? Yang Imam Haddad maksudkan ni. Itu saf tak dijaga waktu sembahyang tarawih. Dia berkata lah Habib ya. Saf kadang-kadang saf pertama tak rapat lagi, tak penuh lagi. Dia dah sambung saf kedua. Bila 8 ramai keluar, dia tak rapatkan balik saf. Dia tak duduk saf dalam keadaan betul balik. Allah SWT. Ini macam mana? Tak sempurna sembahyang jemaah tarawih mereka. Kerana apa? Mereka tinggalkan sunat, rapatkan saf, sunat, dia panggil apa? Penuhkan dulu saf di hadapan. Kita kena saf depan kena penuh dulu sebelum mulakan saf kedua. Kalau saf depan tak penuh lagi, mulakan saf kedua, sebagian fuqaha kata tak dapat pada saf. Tapi hasil jemaah. Saf putus dia kata. Dikira saf tu putus. Kenapa? Tak cukup lagi. Tak penuh lagi, macam mana nak sambung? Dia syarat untuk Allah SWT. Hasil pahala saf ni mesti yang pertama itu penuh dulu. Bila penuh baru sambung. Kalau tak penuh hujung-hujung tu kita sambung yang kedua. Yang kedua ni tak dapat pahala saf. Pada jemaah dapat. Saf tu ada pahala dia tersendiri. Okey ya. Allah SWT. Dulu depa kata Mekah jarak kita jarak lah. Lah ni Mekah rapat kita tak rapat pula. Pelik sungguh. Allah SWT. Kena buat kadang-kadang. Allah SWT. Okey. Allah SWT. Tak tahu Allah alam. Apa pemikiran Allah alam. Dulu kata nak ikut Mekah. Bila Mekah dia ikut sunnah, kita tak mau pula. Okey ya. Satu lah ni kita jangan ikut siapa, ikut Nabi Muhammad selesai. SOP kita rapat. SOP kita rapat. SOP kita rapat. Okey ya. Itu SOP agama kita rapat. Bukan renggang. Allah SWT. Okey ya. Kalau lah tak boleh renggang, kalau macam tu, kalau lah tak boleh rapat, kalau macam tu dalam flight kena jangan rapat. Dalam bas jangan rapat. Dalam ferry jangan rapat. Kalau betul tak boleh rapat. Allah SWT. Tapi semua kes ya. Tak ada orang terbunuh pun sebab rapat. Dalam bas tak ada orang terbunuh sebab rapat dalam flight. Jadi apa masalahnya kalau kita rapatkan saf? Itu SOP agama kita. Okey ya. Tapi tak apalah, nanti orang akan bahas ini usul fiqh lah apa semua, terpulanglah. Allah SWT. Habis bahas-bahas lagi kata kita kena ikut Mekah jarak. Ni Mekah rapat. Allah SWT. Okey ya. Kita nak ke mana? Okey. Allah alam ah. Mungkin dia nak bagi galak dulu baru dia rapat lah. Allah SWT. Tak cukup galak lagi ni. Jadi Allah SWT jangan tinggalkan sunat-sunat buat nah. Terus. Yang dimaklumi dari salaf adalah mengagihkan Quran. Mengagihkan maksudnya kita Allah SWT baca bahagian-bahagian. Agihkan dia panggil apa? Allah SWT kita susun. Okey, malam ni baca sejuzuk, agihkan sejuzuk. Esok sejuzuk. Habis 30 malam 30 juzuk. Dari awalnya hingga kepada akhirnya di atas solat ini pada setiap malam. Salafus soleh depa agihkan bacaan Quran juzuk-juzuk tertentu pada setiap malam Ramadan mereka dalam sembahyang tarawih. Allah SWT. Di Seri Petaling kata salah saya setiap malam khatam Quran ada. Kan? Seri Petaling. Kalau Seri Petaling markas sana Allah Muhammad jemaah sana mereka setiap malam khatamkan Quran dalam sembahyang tarawih mereka. Baca 30 juzuk terus. Ya? Itu mereka agihkan macam tu. Setiap malam 1 juzuk 30 juzuk. Setiap malam khatam Quran. Boleh? Allah Muhammad. Dan ada pun memang salah buat macam tu. Dan ada orang nak baca 2 juzuk. Kalau di Darul Mustafa Habib Omar di Tarim, setiap malam Habib Omar akan baca 2 juzuk Quran. Kalau 30 Ramadan maka 2 kali khatam. 15 Ramadan khatam 1 Quran dalam sembahyang tarawih. Itu Darul Mustafa. Ya. Jadi macam-macam ulama kita mengagihkan bacaan-bacaan ni. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. Terus. Jadi Allah SWT mereka membaca daripada Quran pada satu malam sedikit sehingga mereka mengkhatamkannya pada sebahagian malam-malam akhir bulan. Maka jika kamu mengikuti mereka pada demikian itu, maka dapatkanlah keuntungan itu. Allah SWT. Jadi kalau kamu ikut para salaf dalam membaca Al-Quran pada malam Ramadan, maka kamu akan untung, kata Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan sebahagian kata-kata yang lain Allah SWT.
Ada sebagian ulama mengatakan amalan sunat yang paling afdal, yang paling besar untuk mendekatkan diri pada Allah adalah membaca kalam Allah. Ya. Allah SWT. Khabab bin Arad radhiyallahu anhu, dia kata pada seorang lelaki, dekatkanlah diri kamu pada Allah. Kamu kena jadi hamba yang dikasihi oleh Allah, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Sedaya upaya kamu, ketahui bahawa kamu tidak dapat mendekat diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dikasihinya berbanding kalamnya, itu Al-Quran. Allah SWT. Satu hari, nama dia, ulama ni nama dia Khabab. Allah SWT. Dia kata kepada seorang lelaki, dia kata, kamu hendaklah bersungguh mendekatkan diri pada Allah. Dan Allah SWT, yang paling cepat mendekatkan diri kamu pada Allah, yang menyebabkan kamu dekat dengan Allah, yang paling terbaik adalah kamu baca kalam Allah. Baca Quran dengan tinggal, ya. Allah SWT. Dan dalam kalam yang lain, kata Sayyidina Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, siapa yang mencintai Al-Quran, Allah SWT, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita nak tahu pencinta Allah dan Rasul siapa? Mereka orang baca Quran. Okay. Dan sebagian arifin, golongan arifin billah yang mengenal Allah, mereka berkata pada seorang murid. Seorang murid ni apa? Murid, iaitu orang yang nak Allah, nak dekatkan diri pada Allah. Arifin tanya dia, para murid yang latih diri mereka untuk mengenal Allah SWT, bersihkan hati. Para arifin bertanya, adakah kamu menghafal Quran? Para murid mengatakan tidak. Beliau pun berkata, tolonglah wahai Allah, bagaimana boleh seorang murid tidak menghafal Al-Quran? Bagaimana kita ni nak dekat dengan Allah tapi tak hafal Quran, tak baca Quran? Kalau tak baca Quran, apa yang dia nikmati? Quran ni nikmat. Kalau kamu tak baca Al-Quran dalam perjalanan menuju Allah, kamu nak nikmati apa? Sedangkan Quran tu nikmat. Seperti mana kata Al-Imam, kata Sayyidina Uthman bin Affan, jikalau hati kamu bersih, nescaya kamu tidak akan kenyang dan rasa cukup dengan kata-kata Tuhan kamu, kalam Allah. Kalau hati bersih, apa tanda dia? Tak kenyang, tak rasa cukup dengan kalam Allah. Nak baca lagi, nak baca lagi. Tak kenyang maksudnya nak lagi, nak lagi. Kalau kita baca semuka kita kenyang, itu hati tak bersih lah. Ataupun tengok Quran dah kenyang, tak ambil pun, oh kenyang dah. Tak bersih hati tu. Quran banyak di rumah, tapi tengok dah kenyang kata dia. Wali-wali Allah, baca tak kenyang, kita tengok dah kenyang. Tengok, oh cukup dah tengok Quran dah, okey. Nantilah baca. Hati tak bersih tu. Okay, ya? Allah SWT. Itu awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa, dengan apa yang dia nikmati? Dia nak nikmati apa kalau dia tak baca Quran? Ni siapa orang yang nak dekat diri pada Allah? Nikmat nak baca Quran. Al-Imam Jamilul Lail, yang anak cucu dia ada di Perlis sana. Raja Perlis, Sultan ataupun Raja Perlis, mereka adalah keturunan Sadah Sayyid, keturunan Nabi SAW daripada Imam Jamilul Lail. Imam Jamilul Lail ni adalah seorang imam yang berada di Kota Tarim. Kota Tarim, wali Allah yang besar. Allah SWT. Berpindah cucu cicit dia ke Nusantara, ke Tanah Melayu untuk sebarkan dakwah. Akhirnya muncullah anak-anak Jamilul Lail di sini. Jadi Imam Jamilul Lail, Imam Jamilul Lail, dia menghabiskan waktu malam dia dengan ibadah pada Allah, terutama baca Al-Quran. Sehingga Allah beri pada dia kenikmatan baca Quran. Sehingga kan dia dapat karamah, setiap kali dia baca Al-Quran, dia rasa macam manis, macam madu dalam mulut dia. Dengan ayat Quran, nikmati ayat Quran. Al-Imam Jamilul Lail, kalau bulan Ramadan, di siang hari Ramadan, dia tak akan baca Quran. Orang pelik. Orang semua sungguh baca Quran, kau tak baca Quran. Dia kata, aku tak baca Quran di siang hari Ramadan, kerana aku takut batal puasa aku. Kerana setiap kali aku baca Quran, aku rasa macam madu manis dalam mulut aku. Aku menikmati macam madu manis. Jadi aku tak baca siang hari, aku baca malam hari, kata Al-Imam Jamilul Lail. Al-Imam Jamilul Lail satu malam dia baca Al-Quran, akhir surah Al-Furqan. Allah kata, yang ayat yang akhir tu, siapa yang amal soleh ni, Allah akan jadikan saya ja'alur rahman wudda. Allah akan jadikan, Rahman akan jadikan dia, Allah yang Maha Pengasih, Penyayang akan jadikan orang ini wudda, dikasihi oleh orang. Siapa? Orang yang amal soleh. Orang yang amal soleh Allah akan jadikan dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh manusia. Wudda ni sayang, kasih sayang. Dia ulang. Bila sebut saya ja'alur rahman wudda, dia ulang wudda, wudda, wudda sepanjang malam sampai subuh. Kerana dia terlampau rasa nikmat malam tu menyebut perkataan kalam Allah yang dipanggil kalimah wudda, 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 wudda sampai subuh. Nikmat, nikmati. Allah SWT. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sembahyang malam,
Baca ayat sampai ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dia ulang sampai subuh. Nikmati ayat tu. Sampai menangis. Dia menyelami ayat tu. Dia masuklah rahsia ayat tu. Dia tenggelam dalam ayat tu, nikmati. Allah SWT. Allah SWT. Dan itu hal keadaan para sahabat Nabi SAW yang lain. Ya. Allah SWT. Allah SWT. Jadi, Quran tu ada nikmat dia. Dengan apakah dia berlagu? Kalau murid orang yang nak Allah tak baca Quran, dia nak berlagu dengan apa? Quran tu ada lagu dia. Allah SWT. Dengan apakah dia hendak bermunajat kepada Tuhannya? Nak munajat dengan apa? Sedangkan Quran yang ajak kita cara munajat. Okey ya. Itu Quran. Dia nak baca Quran, kena baca Quran. Sebahagian ulama salaf kata, sebahagian ulama salaf banyak baca Quran. Kemudian dia sibuk dengan perkara lain, lalu dia melihat dalam mimpi seorang yang berkata padanya. Ada seorang salaf, ulama salaf, tiap-tiap hari baca Quran. Tiba-tiba satu hari sibuk buat kerja, sampai tinggal Quran. Terus dia mimpi malam tu, ada seorang mai kata kat dia. Mai kata apa? In kunta taz'umu hubbi falima jafauta kitabi ama ta'ammalta ma fihi min latifi itabi. Jika kamu menyangka dan mendakwa kasih kepada Allah, kasih kepada aku, kata Allah, maka kenapa kamu mencampakkan kitabku dan tidak mengendahkannya? Kalau betul kamu kata kasih aku, kenapa engkau tak endahkan kitab aku? Kenapa kau tinggalkan sibuk urusan lain? Ini teguran supaya dia tetap membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran. Tidakkah kamu meneliti apa yang ada di dalamnya? Termasuk teguran beserta celaanku yang lembut. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ni dia marah, dia mengata kepada orang kafir yang dahaka pada dia dalam kalimah-kalimah yang sangat indah, yang lembut. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Walaupun orang dahaka pada dia, tidak ada caci maki Allah kepada ayat-ayat caci maki yang tak elok, yang keji kepada orang yang dahaka pada dia. Bahkan ada orang dahaka pada dia, satu ayat Allah kata apa? Qul li ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba aku, Allah kata hamba aku, alladzina asrafu ala anfusihim, itu mereka yang melampau Allah terhadap diri dia, apa? Ke atas diri dia, itu maksiat pada Allah, dahaka pada Allah. Allah kata mereka ini yang rasa nak putus asa, yang melampau dalam maksiat, yang dia nampak dosa dia besar macam tak ada harapan. Allah kata apa? Wahai Rasulullah, kata kepada mereka, hamba-hamba aku ni, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa pada rahmat Allah. Allah sayang tu. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Allah SWT. Jadi, Allah SWT. Ini Allah, kalam Allah SWT. Orang dahaka pada dia. Tapi dia kata apa ni, hamba aku, balik pada aku. Allah kata, ya ibadi, dalam hadis qudsi, wahai hamba aku, ya bani Adam, wahai anak Adam, jika kamu Allah SWT berdosa dengan aku sepenuh bumi ataupun sampai setinggi langit sana, tapi engkau datang pada aku untuk mohon ampun pada aku, engkau mengaku dosa engkau, ya Allah aku ni dosa, engkau mengaku engkau dosa, engkau minta ampun pada aku, kata Allah SWT, aku ampunkan engkau semua dosa engkau walaupun sepenuh bumi ni, la ubali, aku tak beri dosa kau banyak mana. Ya Allah, orang dah kau dah ada tu. Kita kalau orang buat salah pada kita, nak minta ampun, kita kata apa? Kau nak minta ampun, tiada maaf bagimu. Masya Allah. Ini bukan hari raya. Hari raya pun tak maaf, tambah bukan hari raya. Okey ya. Sedangkan Allah dah haka dah sampai puluhan tahun. Tapi dia kata apa? Kalau datang mengaku dosa dan minta ampun, aku ampunkan. Dan aku tak beli banyak mana dosa. Itu baiknya Allah kepada hamba-hamba dia. Jadi macam tu lah. Allah SWT. Jadi habiskan di sini, lewat dah. Maka jadi kalau kamu baca Al-Quran, kamu akan untung. Elokkanlah usaha muraqabah pada malam qadar yang ianya lebih baik dari 1000 bulan. Kamu tunggulah malam itu qadar, pada malam itu qadar banyak akan amal. Allah SWT. Dan ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Allah SWT, 84 tahun lebih. Tapi Allah tak kata dalam Quran malam itu qadar itu 1000 bulan. Allah kata apa? Malam itu qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Apa maksud khairun min alfi syahr? Lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi SAW suatu hari datang Nabi cerita pada sahabat. Nabi cerita apa? Dan Nabi SAW dulu ada seorang daripada umat dulu Bani Israel. Ada seorang ni, kata Nabi SAW, dia keluar berjihad di jalan Allah selama 80 tahun lebih. Selama 1000 bulan lah.
80 tahun lebih lah. Allah SWT. Dan Allah SWT, pada waktu itu as-sahabah sangat menginginkan untuk berjihad jalan Allah selama 80 tahun. Lebih 80 tahun lebih. Lebih kurang 1000 bulan lah. Tetapi mereka tak mampu. Kenapa? Umur pendek umat Nabi Muhammad. Waktu itu Allah turunkan ayat, Allah beri malam Lailatul Qadar pada umat Nabi SAW. Kerana Allah sayang pada umat Nabi. Bahkan Allah kata apa? Malam tu kalau kamu ibadat, khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud lebih baik? Bukan 1000. Mungkin 100,000. Mungkin 1 juta bulan. Mungkin 1 bilion bulan. Wallahu alam. Hanya Allah mengetahui bilangan dia. So, khairu min alfi syahr. Lebih baik. Allah tak kata ibadat pada malam Lailatul Qadar ni, malam Lailatul Qadar nilai dia 1000 bulan. Allah kata khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya Allah bagi pada umat Nabi Muhammad lebih pada yang Allah bagi pada umat terdahulu. Umat terdahulu jihad 80 tahun, Allah kira 80 tahun jihad. Umat Nabi ibadat satu malam, dia akan dapat pahala amalan digandakan lebih daripada 1000 bulan. Nak apa lagi? Ni umat yang Allah cintai, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sallallahu Muhammad ambil kesempatan, elokkan muraqabah pada malam Lailatul Qadar, kerana ianya lebih baik dari 1000 bulan, kata Imam Allah Al-Haddad. Apa maksud lebih baik dari 1000 bulan? Kalau kita baca Quran malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 malam kita baca. Lebih baik. Kalau kita semayang malam tu 2 rakaat, 2 rakaat itu digandakan seolah kita ibadat, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih banyak daripada 1000 bulan. Jadi sebab tu kebanyakan orang naik martabat auliya salihin pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Digandakan malam tu. Kalau ikut sebahagian ulama makrifat kepada Allah, ilmu makrifat, dia kata apa? Malam Lailatul Qadar sebab ibadat malam tu kerana Allah, bila sebut 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Kalaulah, kata ulama makrifat, kalaulah ada 1000 bulan atau lebih banyak dari 1000 bulan yang duduk menerangi kita, terang kita. Terang kita. Kata ulama makrifat yang membaca rahsia balik ayat ni, kata mereka, siapa yang ibadat malam Lailatul Qadar kerana Allah, hati dia akan terang. Seperti mana 1000 bulan atau lebih banyak dari 1000 bulan. Terang. Terus makrifat dengan Allah, terbuka hijab. Kenai Allah SWT. Allah balighna Ramadan. Salafuna salih 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka doa setiap hari, ya Allah sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kalau nak mati pun mati dalam Ramadan tak apalah. Kalau nak mati pun mati lepas habis Ramadan tak apalah. Kerana bulan Ramadan bulan rahmat. Kita takut tak sampai bulan rahmat ni. Jadi minta banyak-banyak, Allah balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Itu doa salafun salih 6 bulan sebelum datang Ramadan. Ingin mereka rindu pada Ramadan dan takut mati sebelum Ramadan. InsyaAllah kita akan sambung nanti berkenaan dengan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda qiyamah itu apabila matahari itu besok terbit daripada sebelah barat. Kau telah menunjukkan kepada kami matahari mula berganjak hingga telah hampir pada sebelah barat. Dunia ini telah sampai ke hujung.